Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan pelbagai bentuk? Akhirnya sampai juga kepada soalan merupakan penyelesaian masalah. Jom kita baca standard pembelajaran. Pada akhir pembelajaran hari ini, kita akan dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga, segi empat selari, lelayang, trapezium dan gabungan bentuk-bentuk tersebut. Nak selesaikan masalah tentang luas keempat-empat bentuk ni senang je. Pastikan awak dah tahu rumus bagi luas keempat-empat bentuk ni ya. Okey, jom kita tengok sama-sama. Contoh 3. Hitung luas bagi setiap bentuk yang berikut. Okey, untuk soalan A kita tahu itu adalah segi 3. So, untuk segi 3 apakah rumus dia? 1/2 darab tapak darab tinggi, betul? Okey, so luas sama dengan 1/2 darab tapak. Tapak dia adalah 5 cm. Lepas tu kita darab lagi dengan tingginya iaitu 4 cm. Okey, so jawapannya 10 cm kuasa 2. Itu sahaja. Senang kan? Sebab kita dah tahu rumus. Okey, jom kita tengok soalan B pula. B, apakah bentuk bagi gambar rajah dalam B? Segi 4 selari. Untuk segi 4 selari, apakah rumus dia? Ada 1/2 tak? Tak ada ya. Panjang tapak darab dengan tinggi. So, panjang tapak 6/2 darab dengan tinggi 3. So, jawapan 18/6 cm kuasa 2. Itu sahaja. Jom kita teruskan kepada soalan C. Apakah bentuk dalam gambar rajah bagi C? Trapezium. Nak cari luas trapezium, formula dia apa? Rumus dia apa? 1/2 darab dengan hasil tambah panjang garis yang selari, lepas tu darab dengan tinggi. Okey, so 1/2 darab dengan hasil tambah garis ataupun panjang sisi yang selari. Yang selari 2 dengan 5/4. Okey, so 2 tambah 5/4. Lepas tu darab dengan tingginya adalah 3. So 1/2 darab dengan 7/4 darab dengan 3. Jawapan 11/1 cm kuasa 2. Itu sahaja. Okey, last soalan D. Apakah bentuk dalam soalan D? Lelayang. Okey, so kalau luas untuk lelayang, apakah formula dia? 1/2 darab hasil darab panjang pepenjuru. Okey, so di sini kita nampak ada 2 pepenjuru. Pepenjuru yang pertama, kita tengok pepenjuru yang pertama dulu. Berapa panjangnya pepenjuru yang pertama yang panjang ni? 3 tambah 2 berapa? 5, betul. So 1/2 darab dengan hasil darab 5 darab berapa? Satu lagi pepenjurunya yang ini, yang lebih pendek. Saya padam yang sebelum ni Okey, yang kita tahu pepenjuru ni sini adalah 2 cm sebab sini dengan sini sama panjang 2 cm. Sebelah sini dari sini sampai ke sini 2 cm juga. Sebab pepenjuru ini dia membahagi ni kepada 2 ya. So, kalau sini 2, sini pun 2. So, pepenjuru ni panjang dia berapa? 4. 2 dan tambah 2, kita dapat 4. So, 1/2 darab dengan 20. Jawapan 10 cm kuasa 2. Itu sahaja. Nampak? Senang kan? Okey, cara nak selesaikan masalah untuk keempat-empat bentuk ni, asalkan awak tahu rumusnya, terus boleh selesai. Okey, seterusnya, jom kita tengok contoh ini. Contoh ini adalah gabungan antara bentuk-bentuk tadi. Kita ada lelayang, trapezium, lepas tu kita ada segi 4 selari, kita ada segi 3 kan. Okey, so dalam gambar rajah ini kita dah nampak dah beberapa bentuk yang ada. Kita ada segi 3, kita ada trapezium. Lepas tu, ada lagi tak segi 4 selari di sini? Sini tak ada segi 4 selari. Sini tak ada lelayang. So, ada 2 jenis je bentuk yang kita belajar tadi. Daripada 4 bentuk yang kita dah belajar tadi. Segi 3 dengan trapezium ya. Okey, jom kita baca soalan dulu. Kita nak tengok soalan nak apa. Okey, jom. Rajah di sebelah menunjukkan sebidang tanah PRTV yang berbentuk segi 4 tepat. PRTV. So, kita tengok dulu. PRTV. Ini, segi 4 tepat ini adalah tanah. Okey, lepas tu kawasan segi 3 PQW, kawasan segi 3 PQW di sini dan kawasan trapezium UTSX. Okey, so kawasan trapezium ini
Masing-masing digunakan untuk menanam pokok pisang dengan pokok rambutan. Sini tanam pokok pisang. Lepas tu sini tanam pokok rambutan. Okey, lepas tu kawasan selebihnya yang berlorek digunakan untuk menanam pokok betik. So, yang warna hijau ni dia nak tanam pokok petik ya. Hitung luas kawasan tanaman pokok petik. Maksudnya dia nak cari luas yang kawasan berlorek yang hijau ni. Okey, so cara yang paling senang, saya cari luas segi 4 tepat. Yang besar ni, saya cari luas segi 4 tepat. Lepas tu saya tolak dengan luas segi 3. Dan saya tolak dengan luas trapezium. So, saya akan dapat luas yang kawasan yang berlorek itulah, yang berlorek hijau tu. Okay, so first kita cari luas segi 4 tepat dulu. Luas PRTV. Segi 4 tepat Nak cari luas segi 4 tepat, panjang, darat, lebar. Okay, so sekarang kita tengok panjang dia berapa. Panjang, okay, kita tengok di sini. 4 tambah 12. So, berapa panjangnya? 16. Lebar dia berapa? Dari sini sampai ke sini. RT dia berapa? 5 tambah 5. 10. Okay. So, luas tanah ini 160 meter kuasa 2. Okay. Boleh So, seterusnya saya nak cari luas segi 3. Apa nama luas segi 3 tu? PQW. So, mesti adalah 1/2 darat tapak, darat tinggi. So, segi 3 ni, tapak dia berapa? Tapak dia 4. Tinggi segi 3 ni, tengok segi 3 ni, tinggi dia mesti serenjang dengan tapak. Mesti 90 darjah dengan tapak. So, kalau tapak dia 4, tinggi dia 5. So, darab dengan 4, darab dengan 5. So, jawapan 10 meter kuasa 2. Okey, ini luas segi 3 ya. Lepas tu, luas UTSX. Okay, so luas UTSX, trapezium ini So, kita tahu 1/2 darab dengan hasil tambah panjang garis yang selari. Lepas tu darab dengan tinggi. Okay, so hasil tambah garis yang selari. Yang selari 3 dengan 4. Okay, tinggi dia 5. So, 3 tambah 4 darab 5. So, di sini kita dapat berapa? (17.5 meter kuasa 2). Okey. So, luas untuk segi 3 dengan luas trapezium saya dah dapat. So, nak cari luas kawasan tanaman pokok petik. Luas kawasan tanaman pokok betik adalah kita guna luas segi 4 tepat, tolak dengan luas segi 3, lepas tu kita tolak dengan luas trapezium. Okey, so semua ini kita dah cari dah tadi. Luas untuk segi 4 tepat 160, luas untuk segi 3 10, luas untuk trapezium 17.5. Jawapan 132.5 meter persegi. Okey, so luas yang berlorek tu, yang untuk tanam betik tu, yang warna hijau tu adalah 132.5 meter kuasa 2. Itu sahaja. Inilah soalan yang jenis gabungan. Okey, bagi luas pelbagai bentuk lah. Okey, boleh Dengan itu, saya harap korang boleh cuba menjawab latih diri 10.2C pada muka surat 237. Okey, dengan merujuk contoh yang tadi saya tunjuk lah. Okey, boleh